Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu yang menyangka-nyangka ia pada i'tiqadnya Allah Ta'ala itu bertempat atau berupa atau boleh disamakan dia dengan sesuatu, sehingga sangkanya sebenar-benar dirinya itulah Allah, maka i'tiqad orang itu salah, ya amat besar, menjadi kafir, menjadi kufur. Na'udzubillahi minha. Maka hendaklah engkau fahamkan ia akan makna kalimah syahadah ini baik-baik dengan dalil nakli, iaitu dalil Quran dan hadis, dan dalil akli yang nurani pada mengambil nazar yang sahih pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Baik, insya-Allah kita nak sambung mengenai apa telah kita bicara tadi, mengenai maksud ma'rifatullah tu bukan mengenal hakikat zat dia. Mengenal hakikat zat dengan makna kenal ataupun belajar, cuba fahamkan rupa dia, tempat dia, bahan apa, duduk di mana, kaifiat rupa, daerah zat, skup zat tu tamana. Yang itulah dimaksudkan dengan hakikat zat. Yang tu bukan diperintahkan kita, bahkan larangan ada. Bahkan itu bukan kaifiat mengenal Allah Ta'ala. Bahkan kalau itulah dipaham mengenal Allah Ta'ala, sesat. Na'udzubillah. Baik, jadi kesimpulan dia nak buat, maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu, mana dia orang pengetahuan yang sesat ni, yang menyangka-nyangka pada i'tiqadnya Allah Ta'ala itu bertempat. Kita tolong baca aja kan. Ulama-ulama kita memang bahas lama dah bab ni. Cuma zaman lah ni ada orang-orang tentu dia sumbat balik, cerita balik benda-benda yang salah ni. Ini masalah dia. Itu terpaksa cerita balik lah. Kalau ikut bukan label kita patutnya pergi sibuk berkelahi sini. Kita patutnya kena fokus macam mana untuk meningkatkan hadir hati kita ke Allah Ta'ala, macam mana nak menyungguhkan dan merealisasikan tauhid ke Allah Ta'ala tu, bersama dengan macam mana nak melaksanakan syariat. Ketiganya untuk mengembangkan lagi Islam ni kepada orang kafir, supaya orang kafir pun dapat Islam yang sempurna, macam mana sempurna Islam yang telah kita dapat. Fokus sepatutnya macam tu kan. Tapi ada pengganggu macam ni, kita duk sibuk kelahikan dia je. Orang yang kafir, yang tak Islam, tak ada kita nak bicara. Walaupun ada sebahagian daripada masyarakat kita yang buat kerja macam tu, tapi dia tak bersepadu lah. Pasal ada gangguan ni. Kita buat misal macam ni lah, nak membangun negara, tengok terbantut dengan sebab COVID-19. Wahabi ni COVID-19 lah. Nisbah ganggu tu.
Tapi COVID-19 ada juga langkah berjaga macam ni, warning tani, PKP sini. Wahabi tak ada PKP langsung, jalan aja. Sajalah sebut sana. Jadi khas nak bicara ke Wahabi tu pasal apa? Pasal masalah di intiqad Allah Ta'ala tu bertempat. Cuma golongan yang ni, bila dia perasan dia salah, dia tak betul, dia cuba mengalihkan dan menguraikan dan menegakkan pedang basah dia untuk menunjukkan pahaman dia Allah di arah, Allah di langit tu betul. Dia cari jalan macam-macam. Ada di antara mereka ada profesor juga, PhD lah tu. Dia kata Allah duduk di arah tu bukan berarti Allah bertempat, Allah di arah. Kita dengar pun macam tak ada akal je dia orang ni. Allah. Taklah bermakna Allah Ta'ala duduk di arah tu Allah Ta'ala berhajat ke aras. Istighfar je lah banyak-banyak. Itu macam mana? Betul, dah tempat Allah Ta'ala di aras, bukan tempat dia makanul adami. Tu antara yang disebut juga kan. Kita pun dengar. Astagfirullah. Sikitlah kalau sebut sekali lagi. Makanul adami, makan tu daripada isim makan, daripada kana. Kana mana ada? Kana yakunu kaunan kainuna fahuwa kainun wa dzaka makunun. Kun la takun makanun mikanun. Makan tu isim makan. Jadi makan tu tempat daripada kana. Kana ada, makan ada lah. Agaknya dia duduk rumah tu itibari kot. Rumah ni makan adami. Ya Allah. Sajalah. Tu kata muskil sangatlah. Cuma orang awam tak faham ni, wah hebat dia. Sambil dia kata, oh, nukilan daripada ulama gitu, tulis dalam kitab ni, menurut Taimiyah sebut gini. Ini makan adami. Oh, dengar tercengang. Pasir bercakap pro-pro-pro. Wah, cakap lancar. Astagfirullah. Ini penipuan gurur yang dalam masyarakat kita macam ni lah. Pasir bercakap, kena faham macam ni. Tak sepertinya lancar bercakap dengan ada kepitahan berbicara begitu menunjukkan bahawasanya dia benar. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kata dengan petah bercakap, esok jumpa orang kafir petah bercakap, orang Yahudi Nasrani petah bercakap, jenuh kita. Pasal di atas kata petah bercakap tu. Kaedah kita kalau ikut orang petah bercakap tu. Baik. Jadi antara intiqad yang sesat ni apa dia? Itulah orang yang intiqadnya, dia intiqad Allah Ta'ala itu bertempat ataupun berupa. Kalau ada tangan, ada muka, ada mata, itu istilahnya berupa. Maksudnya boleh dirupakan. Walaupun dia kata rupa tu jangan fikir rupa macam mana. Intiqad je Allah ada muka, ada tangan, ada muka yang layak dengannya. Ayat dia. Tu pun kena muskil juga. Benda lah dia cakap ni. Persoalannya adakah muka, tangan tu layak? Nanti yang saya ngaji ada guru-guru dulu dia tarikh itulah. Layakkah muka, tangan, mata ke Allah Ta'ala? Jadi sepatutnya bukan muka, tangan, mata yang layak, tapi sepatutnya macam mana? Makna muka, mata dan tangan yang layak atau seumpama itulah. Makna mata yang layak, bukan mata yang layak. Mata tak layak pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata. Yang layak tu makna yang selayaknya, bukan mata yang selayaknya kan? Beza sangat. Okay. Ada benda saya sebut ni berulang tak? InsyaAllah tu boleh faham. Saya pun malas nak bercakap ni. Tapi bila dia sebut tu nak lagi cerita kat pasal apa? Ada orang dia sengkak ni, dia tak boleh telan nak ni. Kesian kita tengok lah. Alhamdulillah. Memang kesian sangat. Memang kesian. Tambah dia orang tu yang bila kata macam mana, bila kita bagi penjelasan je dia dah awal dah mental block. Tutup lah kepala otak dia. Dia tak mau dengar lah kita cakap apa. Jadi sesat orang duk i'tiqad Allah bertempat
berupa atau boleh ada menyamakan akan dia dengan sesuatu. Menyamakan Allah Ta'ala dengan satu. Dia kata, kalau sekali lagi, ni popok yang sesat. Cuma dia kata macam ni, Allah ada muka, kita ada muka, muka kita tak sama dengan muka Allah Ta'ala. Pada dia tak menyamalah. Menyamalah tu, ada muka. Dia kan kata balik, kalau Allah mendengar, kita mendengar, tu menyama dengan Allah Ta'ala. Itu bukan menyama Allah Ta'ala. Kita, itu sifat Allah Ta'ala yang menyamakan kita ke Allah Ta'ala. Bukan menyamakan Allah Ta'ala ke kita. Kita yang menyamakan ke Allah Ta'ala. Boleh faham saya apa? Kalau Allah ada muka, menyamakan Allah Ta'ala ke kita. Tapi kalau kita mendengar tu menyamakan kita ke Allah Ta'ala. Dua-dua salah. Tapi salah besar ni tak mana yang kita sebut ni, menyamakan Allah Ta'ala ke kita. Allah ada muka, kita ada muka, tu salah besar tu. Itu kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar. Sebut tadi pun, yang mendengar Allah, kita. Istilah ulama sebut mukhalafah tu, jumpa nanti juga bab tu. Allah bagi kita mendengar, bukan kita mendengar. Kita dengar elok, beza sangat. Beza sangat. Allah. Satu, kalau atas ayat mereka nak pertahan diri itu, selalunya dia kata Allah ada muka, muka yang layak, tangan, tangan yang layak. Salah dia tangan tu siap dah. Walaupun dia kata tangan yang layak, maksudnya dia mensabitkan ada tangan. Itu masalah. Yang tu masalah dia. Tak mana? Walaupun dia kata tangan yang layak, maksudnya dia kata ada tangan. Satu, saya pernah bagi huraian bab menjadi, dan sebut saya ngaji lupa ada kuat misalnya ni. Katalah misalnya di akhirat esok, tak pun katalah dia mimpi, dia faham Allah Ta'ala macam ni, Allah ada tangan, tangan yang layak. Dalam mimpi tu dia mimpi di akhirat, untuk dia mimpi dia masuk syurga. Boh pilih contoh itu nak dalam syurga tu dari apa semua tu lah. Tiba-tiba dia tengok, wah hebat, apa ni, ini bukan sebarang tangan. Tak ada tangan yang macam ni. Selama ni dia iktikad Allah ada tangan, tapi yang layak kan, tak ada selayaknya tangan macam ni. Mesti tangan Allah. Dia mesti akan faham macam tu je. Pasal dia faham ada tangan. Cuma dia tak pernah dia tak huraikan kaifiat tangan, tapi masih mengisbatkan tangan. Maksudnya dia kata ada tangan. Jadi dia nak faham Allah Ta'ala pun esok nanti, dia faham je dah. Dia faham ada tangan. Dan memang dalam benak fikiran dia tangan. Itu bahasa sekali lalu. Satu, kita, kalau kita faham tangan dengan makna betul-betul tangan, kalau kita sebut aku tangan lagi pula ni, kerajaan telah menangani. Macam mana tangan kerajaan namanya? Kalau fahamnya tu memang bodoh lah. Macam tu lah bodohnya faham je ni. Saya tak boleh, saya kena juga sebut bodoh tu lah. Tujuan ni nak alert je, nak tahzir je tu. Baiklah, tu mudah-mudahan jauhkan kita daripada pahaman masalah ni. Pasal prinsip dia, walaupun kata Allah ada muka, muka yang layak, kata ada muka tu Islamnya menyambung dengan makhluk. Dia faham prinsip tu kan? Kalau dia timbulkan syubhah kata tu Allah hidup, kita hidup, tu menyamakan Allah Ta'ala dengan kita pasal kita hidup. Tak betul, tak betul. Bukan menyamakan Allah Ta'ala dengan kita hidup. Allah yang hidup, kita yang menyamakan kita hidup dengan Allah Ta'ala. Bahkan kita duk rasa kita hidup, sebenarnya kita ni dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Baru betul, kita dihidupkan dengan roh Allah Ta'ala. Memang dia hidup. Kita perlu hidup dengan roh Allah Ta'ala jadi sebab untuk kita hidup. Dan kita asal mayat, mati, tak ada apa pun, asal tak ada pun, Allah bagi hidup. Jadi hakiki hidup, huwal hayyu, Allah dialah hidup. Itu tauhid dah. Dia nak buat bandingan dia punya faham cetek di atas faham Allah hidup, kita hidup,
yang dia terpahamkan dia seolah dia hidup, Allah Ta'ala hidup. Allah hidup yang layak, ada pula Allah Ta'ala hidup yang layak. Allah memang hidup, kita yang duk rasa hidup yang layak. Sebenarnya bukan layak bahawa kita hidup, kita ni Allah yang beri kelayakan hidup. Dengar elok ayat tu kan, jauh beza. Apa cara faham tu? Dipaham elok, baru dengan tu baru rasa kehambaan diri. Ya Allah, kau bagi hidup aku, kau bagi makan aku, kau bagi rezeki aku, kau bagi menyawa aku, kau bagi melihat aku. Baru kita kalau ikut pengajian tutup guru kita duk asuh, saya duk ngaji, tutup guru yang kita duk ajar, dia orang duk asuh kita hari ni nak bagi rasa kehambaan tu. Jumpa buat ni lah, terpaksa kelahi pula buat macam ni. Ada banyak waste time macam tu lah kan. Patutnya kita belajar untuk develop diri kita, bangun makin sempurna, makin rasa kehambaan, makin walaupun kerja zahir sabab kita buat ni hebat macam mana, la ilaha illallah, masih lagi mengaku Rabbana zalamna anfusana. Jadi tutup guru kita ajar ni, dia bangun ajar develop diri macam mana untuk menzahirkan rasa liak budun tu, menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala, kenal siapa Allah Ta'ala. Kita ni tiada lain melainkan semua adalah hasil natijah daripada limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita semata-mata. Limpah kurnia sehari demi sehari, satu demi satu, nak hitung tak terbilang. Iktiraflah, mengakulah, sedarkanlah kita ke Allah Ta'ala. Tutup guru kita aja ni, yang kita nak hari-hari nak orang kata apa, hidup dalam keadaan macam ni. Duduk latihan pondok apa, tok guru kita asuh ni. Bila duduk dalam pondok dia tak ada kelahi dengan Wahabi apa, tak ada. Bila duduk je luar, Allah, nak ajar masyarakat pun tak boleh, masyarakat pun nak pening. Kita tak boleh nak develop dia untuk dia nak bangun pergi ke orang Ta'ala tu, tak boleh. Macam apa? Ni halangan banyak kan. Nak kena lepas bongo satu-satu, bongo Yahudi, bongo Nasrani, bongo Wahabi, bongo Syiah, bongo liberal, plural, bongo bodoh suku. Bongo tak mau ngaji, bongo malah, bongo maksiat, macam-macam. Bongo lah bahasa dia tu. Kita pun duk bongo kan. Sajalah kita banyak. Saya ni bahasa dia tak tahu dia ke mana, dia dah terbiasa itu kan. Pasal arwah tok guru dulu, Patih dia memang bahasa itu. Dia mengajar lagi mana kena lagi dia sebut. Antara wirid dia selalu sebut kan. Duduk di bahagian serai, bahagian lengkuah. Bahagian serai dia sebut lengkuah. Yang tu lah dia sebut, dia akan ada macam-macam saya sebut ni. Dah sebut bongo batu. Dia sebut tu. Saya terlajak tu, sorry lah. Dia terbiasa dengan format tok guru macam tu kan. Nak negeri kita ni, negeri Pahang, Selangor, negeri 9, negeri 10. Kita mula-mula dia dengar ni 10. Dia format dia macam tu. Pergi Tanjung Rambutan, Tanjung Rambai. Tu bahasa dia. Saya ngaji tu. Kita boleh apa tu? Dia ajar saya sebut ni. Kita pun terbawa gitu. Ni kata format tu, tu tengok tu macam Patih macam mengajar. Kalau orang biasa faham tu, sebiji cara dia kan. Cara format tu. Sikitlah sana. Macam mana oleh pergi situ lah. Bongo tu kan. Kita tunggu, kita duk ajar, kita duk mengaji pondok dengan fiqah apa semua ni, tauhid tak semua. Pasal apa? Nak bangun diri, nak rasa kehambaan diri. Hebat macam mana pun kita macam mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dia? Bak wujud pun tenggelam renah kita. Allahu yadaku. Allahu yaku sihat. Allahu yaku mana? Allahu yaku ilmu. Allah yang bagi aku kenal dia. Dia yang bagi aku kenal dia. La ilaha. La tu. Dia ajar untuk bangun diri. Bukan ajar untuk bukan saja-saja apa sebut Allah dah tak ada pasal tu. Dia ajar senang, simple, tanzih siap dah. Bila pergi luar, halangan dia banyak. Terpaksa kita tepih dulu hak ni, tepih. Tak keluar langsung, kita tak tahu duduk luar ke mana. Bila tengok luar, ya Allah, pahaman teruknya. Tu yang bila dengar tu rasa hangat hati semua. Tu yang jadi barang tu. Saya sebut saya jadi barang tu masa tu. Ada orang ni memang dia boleh lembut, tenang sebut. Saya tak boleh. Saya semalam pun saya dah misal lah. Kalau
anak kita, anak perempuan orang buat lari, bini buat lari macam mana? Orang duk rosakkan akidah dengan Allah Ta'ala ni lagi kena barang daripada orang buat lari bini dah. Saya, itulah bahasa saya boleh sebut. Takkan kita nak jadi macam Piramli cerita apa tu? Lagi cuba apa dia udah apa tu? Bini orang buat lari bini, anak adara dia orang buat angkut macam mana? Cobaan. Sabar je dah. Doalah dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada balak bencana ni. Lagi orang masuk pula pergi ambil rumah orang nak ambil. Cobaan. Tak boleh. Tak boleh. Dia orang tu macam ni. Dia orang macam tu. Saya tak boleh. Tu tak samalah. Dia orang tahap kesabaran tinggi. Para tahap Nabi. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Maafkanlah saya punya kekasaran tu kan. Kepengisan saya tu. Please forgive me about that lah. Okay, punya orang putih gitu. Tu istilahnya menyama. Sumpah sampai tempat dia nanti dia sebut Laisa kamitslihi syai' satu. Pasal kita nak faham zat, sifat, afal, asar tu, masya-Allah. Memang jalan sungguh nak boleh istilahnya merasakan diri kita ni fakir, berhajat ke Allah Ta'ala. Tok guru kita, saya buat ngaji pondok, tok guru duk asuh tu lah. Memang dia asuh tu. Memang duk pondok asuh tu lah. Dah asuh tu pun tak tengah mana kita dapat tu. Tambah gangguan macam ni. Tengok, saya nak sebut kata, bila asuh pondok ni nak rasa fakir ni. Contohlah pasal yang ni yang kita kena kita dapat, fakir ni. Kalau kita tak ada masalah Wahabi apa, ni yang ni objektif kita belajar seluruh ilmu tauhid belajar ni. Nak bagi faham Allah siapa, kita siapa. Tu dah faham dengan ilmu disiplin apa, jangan bagi salah satu. Lepas tu apa? Nak bangun diri supaya rasa fakir, berhajat. Nak bagi contoh berhajat tu macam mana? Contoh berhajat tu. Katalah kita duk pergi jalan balik kampung naik bas. Susah pun naik bas tu. Naik tunggu bas kena rosak. Driver panggil macam ni. Katalah macam tu kan. Dia pasang radio, dia pasang video tanpa bala tu. Sakit kepala kita tengok. Nak tak nak kereta? Nak tak? Kalau boleh lah nak kereta. Kalau boleh lah nak kereta. Rasa berhajat kat kita tu. Kalau boleh lah kereta, kita bagi yang sonok sikit. Kalau boleh lah nak bini. Kalau boleh lah nak bini. Tak nak bini kan? Kalau boleh lah nak bini kan? Ada orang basuh baju, ada orang tolong masak nasi kan? Contoh ni. Kalau boleh lah nak bini. Kalau boleh lah nak bini. Boleh? Faham saya sebab apa? Ada tak perasaan tu? Ada lagi ya. Saya bukan tanya hak lagi ya. Macam mana pun aja. Ada kan? Macam mana pun yang tu lebih kepada nak seronok sebenarnya. Berhajat ni macam ni. Kita makan minum pun tak ada. Kalau ada nasi ada. Allah, kalau boleh lah makan sarapan tak sarapan lagi. Kalau boleh lah dapat duit RM5, RM1 pun jadilah. 5 kupang boleh beli kuih 2 kuih. Aku bodek bila jual kuih tu. Sebiji 3 kupang, 2 biji 5 kupang. Boleh lah kot dia tengok muka aku ni miskin. Boleh lah juga sarapan pagi ni. Boleh lah. Itu tentang harapan tu. Boleh lah berhajat tu. Dia tengok ada orang bagi kita, bagi duit. Terima kasihlah. Inilah perasaan nak bagi hadir tu. Pula tu, bila tak ada tu, rasa tak kalau boleh orang tu datang bagi kita duit? Macam mana tak? Macam tu kita kena rasa berhajat salah. Tu pun misal aja. Dengan Allah Ta'ala lebih lagi pada tu. Lebih itulah rasa berhajat ni. Ni kita ada hidup ni. Cuma kita ada hidup. Kita tak rasa lah berhajat tu. Cuma mapuh tengok. Rasa gitu naik. Kita pasal kita ada hidup, kita tak rasa lah ya Allah kau hidupkan aku. Tak ada lah. Tapi dari segi perasaan kena rasa macam mana? Ya Allah, kau yang bagi aku hidup. Yang ni yang kita nak kenal ni. Dah kenal lah. Faham, ilmu ada. Tapi perasaan tak ada. Jadi duk pondok, tok guru duk asuh ni. Macam mana nak bagi rasa fakir. Cuma kita tak fakir. Siapa? Ni hidup. Ni hidup sihat. Spek pun tak pakai. Oi, bertumbuk boleh. Ni boleh. Sihat lagi.
Tak rasa berhajat kan dia. Tak rasa berhajat tu menunjukkan kita dah lupa diri dengan Allah Ta'ala. Kita tak sedar apa yang ada kat kita ni tiada lain melainkan limpah kurnia dia. Yang itulah yang kita nak diasuh tu. Belajar buat ketuhanan ni sampai asuh. Ingat dia sampai tenggelam kita ke diri kita. Ingat dia. Tengok saya bagi contoh lagi untuk pergi faham tu ya. Jadi kita tak ada duit tadi, kalau boleh lah orang bagi duit, tengok dia bukan bagi RM1, dia bagi RM100 sekeping. Kelepak selalu orang masuk duit shilling kan, keping kita buruh. Apa? Minta segah lah bos, tak tabung ke apa, bukan. Orang bos kupang. Ni dia tak sengap kan, tak bunyi apa pun. Duduk dalam tisu pula. Orang ni nak dajal aku lah, buka. 100. Siapa dia bagi ni? Macam tu kan. Belanja habis. Terasa tak? Oh, kalau lah ada orang boleh mai bawa habis 100 lagi. Kalau lah ada orang boleh mai 100 lagi. Oh, berasa itu. Kat Allah Ta'ala kena berasa macam tu. Ya Allah. Cuma kita ini kalau lah aku boleh rumah besar, macam tu pula kita jadi kot tu. Tak. Mesti kat Allah Ta'ala pandang tu yang dia ajar kita supaya pandang ni Allah Ta'ala bagi. Ya Allah, kalau kau tak bagi nyawa, pandang yang dia dah bagi tu. Tutup guru kita, asuh kita ni. Dia dah bagi, kau yang bagi roh. Tak bagi nyawa kat aku, tak tahulah apa je. Aku mati ya Allah. Kau sediakan ni semua untuk aku. Walaupun orang lain pun nak faham, aku tak nampak ya Allah. Melainkan sebenarnya semua ni kau bagi untuk aku. Kau sediakan pokok, kau sediakan batu, bumi, kawan, isteri, anak. Seolah apa? Tiada lain kau jadikan ini. Semua untuk manfaat aku. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. La mu'tiya wa la mani'a illa anta. Ya Allah. Allah sampai ya Allah. Ulama kita, tutup guru kita ajar tu. Jumpa Wahabi ni, tak ada lah nak pergi kat tu. Gocoh lah. Tumbuk sana, tumbuk sini. Hang tikam aku tikam hang. Belajar buat tikam lah sikitlah ke sana. Saja ke sana sikit nak menunjukkan apa yang sepatutnya kita kena belajar. Macam mana pun yang tu yang kita nak kena cari, yang kita nak istilah develop diri, yang tak betul kena jaga. Tu lah. Satu kita lalu kitab ni, kita kata lalu disiplin apa dia satu tu. Baik. Yang kata dia orang yang macam ni dia dalam keadaan sesat. Dia kata Allah Ta'ala ni bertempat, berupa, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ada sikit uraian yang kita sebut tu. Yang disangkakan, dia sangka pada itikad mereka sebenar-benar dirinya tu itulah Allah. Allah diarah, Allah rupa Nabi Adam, Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah duk turun naik. Dia sangka itulah Allah Ta'ala. Maka iktikad ilmu orang itu salah yang amat besar. Bahasa dia amat besar, menjadi kufur. Na'udzubillah. Mudah Ta'ala pelihara semua. Amin ya Rabbal Alamin. Juga minta supaya ya Allah peliharalah keliling kami. Maksudnya bila keliling kita ni haru, kita haru. Macam Covid lah, kita tak kena Covid. Contoh tak kena Covid kan, keliling kita Covid, macam mana haru tak kita? Haru dengan kita sekali. Satu kalau keliling penuh Wahabi macam mana? Dengan kita haru sekali. Satu nak minta selamat, bukan saja kita selamat, mintakan kalau boleh semua selamat. Itu yang antara ulama-ulama kita dulu doa. Saya bukan apa doa ni, tapi memang duduk kecil-kecil kita biasa dengar tutup guru kita, imam-imam masjid surau pun duk baca doa ni. Tambah dulu duk susah-susah zaman 13 Mei pada tu saya ngaji arwah Tok Wan dulu. Bukan ngaji, arwah Tok Wan tutup orang tua kita, ayah pernah sebut, kata apa? Baca doa ni banyak-banyak apa dia? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf.
Kadang-kadang dalam doa, kadang-kadang lepas wirid semayang, kadang-kadang dah habis semua tu, baca, dah habis semua, dah habis salam, doa apa semua siap, sebelum nak bangun tu baca doa tu. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mensejahterakan orang-orang yang duk ada perasaan takut, selamatkanlah, sejahterakanlah, aminna, perdamaikan diri kami ni daripada apa yang kami duk takut semua ni. Takut macam-macam, penyakit, bala, bencana. Paling takut hari ni alih akidah kufur ni, na'udzubillah. Tambah pula akidah ni dah jadi mainstream pula. Oh, takutnya kita. Satu, dalam sejarah kita tengok dalam pemerintahan Bani Abbasiyah sampai khalifah jadi Mu'tazilah. Pemerintahan siapa tu yang Syiah tu? Fatimiyah kan. Pemerintah dia sampai pahaman Syiah. Tapi rakyat okey, steady. Pemerintah sivil. Kita lah ni pemerintah okey, rakyat pula sivil. Macam mana pun jagalah, kata macam mana. Rakyat mana sivil? Wahabi lah saya sebut tu. Pasal Perak kalau ikut warta kerajaan negeri awal semua ni majlis agama Islam okey. Apa yang dia keluar Wahabi ni pahaman sesat. Antara pahaman sesat, ciri pahaman sesat ni duk itikad Allah Taala ta'arah. Warta semua keluar dah. Semua negeri. Hatta kita kata negeri yang utara tu, dia pun dia kata, raja dia pun kata kami ni pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Tapi pelaksanaan yang duk tengok dalam negeri dia bukan ahli sunnah wal jamaah, khilaf ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah. Yalah, mintalah mudah-mudahan dipalingkan kita daripada mencanda-mencanda akidah ni, nisbah kat kita, bagi betul kita buat saya upaya kuasa perkataan, bercakap, setidak-tidaknya benci pahaman yang tak betul ini, jauhkan daripada kita. Satu, doa juga supaya jauhkan daripada orang Islam lain. Kalau siapa yang ada boleh bercakap, pergi bercakap. Siapa yang ada kuasa, gunakan kuasa dia untuk bertindak. Itulah. Tambah jadi esko ke, apa ke, menteri besar ke, gunakan kuasa tu. Tambah jadi menteri ke, menteri agama ke, gunakanlah kuasa tu untuk pergi cokeh buang. Orang kata apa, kutih buang. Kutih Wahabi ni kan. Pergi kutih Wahabi, kudih Wahabi ni, bara Wahabi ni, buang, kutih. Gunakan kuasa, sekat, tutup, diam, gam, apa semua tu. Pasal apa? Kena berhenti kan dia? Kena berhenti kan operasi dia. Pasal apa? Masalah besar. Rosak masyarakat. Kalau dia pula dia tu Wahabi macam mana? Tu lain. Tu minta sifat. Kita tetap kena buat kerja kita. Dalam masa yang sama kita memang, ya Allah selamatkanlah kami, keturunan kami, anak cucu kami, anak isteri kami. Mana kita boleh jaga, kepung elok-elok. Na'udzubillah min zalik. Maka hendaklah engkau fahamkan ia akan makna kalimah. Maka hendaklah engkau fahamkan ia. Apa ia ni? Akan makna. Tu badal lagi ia. Engkau fahamkan ia. Apa dia ia tu? Akan makna kalimah syahadah ini. Baik-baik. Jadi kalau la ilaha illallah tu apa? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Yang tu pun cukup dah. Bila makhluk bukan ilah, Allah dengan makhluk macam mana? Absolutely different. Absolutely different. Bagi faham masa Allah saja ilah, lain pada orang Ta'ala bukan ilah. Siap. Power tu ayat tu. Itulah la ilaha illallah. Makhluk tak akan mempunyai sifat uluhiyah sama sekali. Allah sajalah ada sifat uluhiyah. Kita belajar sedar apa sekali lalu. Jumpa lagi nanti insya-Allah ke depan. Bila faham ni makhluk dengan Allah macam mana? Jauh beza. Khas kita nak bicara nanti bab zat, bab sifat, bab af'al. Ada istilah asal kita sebut tu. Nak bagi faham sesuatu apa hak Allah Taala, apa yang hak makhluk, dan kena faham bagi betul-betul. Jangan nanti yang apa sifat makhluk dinisbah ke Allah Taala, jangan apa nisbah ke Allah Ta'ala dinisbah ke makhluk. Kalau ada pun mungkin persamaan dari segi bahasa sebut tu lah. Allah ada, kita ada. Itu dia punya similarities kan. Allah ada, kita ada. Bila dia bagi ada, kita ada. Takkan nak kata kita tak ada. Begitu apa? Tapi sebenarnya yang memang ada, wajib ada Allah. Kita ni
Allah yang bagi ada. Di atas ada kita ni, Allah bagi ada kita ni, kita ada. Jadi kita sebut ada, tapi kena faham, ada kita ni bukan sebarang ada, tapi ada ni yang Allah lah bagi ada kita. Inilah pelajaran tauhid yang kita nak hadam, nak bagi jatuh hati, nak bagi kenal dengan pasti, sampai masuk ke hati sanubari, hidup berkekalan panjang, apa sedar ni setiap hari, sampai bawa ke mati. Ini fahaman ni, bawa sungguh-sungguh ni. Yang nak kata walaupun sebut Allah ada, kita ada, kena faham ada tu, kita tu kena sedar kan Allah bagi ada, walaupun sebut ada. Kalau duk faham Allah ada, kita ada, seolah-olah ada kita ni ada yang sendiri. Matahari ada, aku duit ada, mataku ada, kedekat aku ada, yang tu yang dia kembang. Tak ada hubungan dengan masalah tu, yang terbang, melayang. Tu yang jadi setan hantu raya apa tu? Alhamdulillah. Kalau tak jadi setan hantu raya pun, nama dia lalai. Istilah mangli. Bahasa dia orang tu apa? Kena ketung. Kena ketung. Steam. Orang beriman dia bukan steam, tak ada. Orang beriman ni kalau Allah kata arif ni, Allah, dia kena berhati, dia kena sedarkan dia. Allah kata alhamdulillah. Kalau dalam keadaan masa dia sedar dia ada tu, Allah bagi ada aku, dia nak rasa syukurnya Allah Taala bagi ada aku. Alhamdulillah. Kalau dia duk rasa aku ni ada, terasa ada sendiri, terasa ada tu, melupakan Allah bagi ada ni. Astagfirullah. Itulah kita punya zikir harian. Amalan harian kita tu lah. Betul duk rasa kita ada upaya lah buat pula. Kau tak ada aku, susah dia orang ni. Astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Kalau memang tengah duk zikir tu terasa Allah lah yang ada, asal makhluk semua tak ada. Ya Allah, hebatnya mu. Allahu Akbar. Itulah Allahu Akbar kita nak sebut tu. Zikir pun bukan ada version lain. Itulah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Atas kita saya rasa salah, astagfirullah. La ilaha illallah. Ada zikir apa lagi nak sebut? Tu lah common zikir. Common tu lah nak bagi hidup dalam hati tu. Nak bagi hidup dalam hati tu. Kalau ikut yang ni lah yang kita nak kena belajar tu, kita kena faham elok-elok lah kalimah ni. Fahamkanlah akan makna kalimah syahadah ini baik-baik. Nak faham apa? Faham apa bukan faham terjemah, faham makna. Tu makna tu sekali lalu kita sebut makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni apa? La ilaha illallah ada 41. Itu kalau nak nisbah dia punya afrad dia. Item-item yang kena faham 41, 20 wajib, 20 mustahil, 1 haram. Muhammadur Rasulullah 9 item. Sebut itulah kan. Cuma nak hadirkan semua item ni bukan senang. Ambil makna. Apa dia? La ilaha illallah. Makhluk fakir berhajat kepada Allah yang ghani. Ini. Apa dia? Kita ni berhajat kepada Allah. Allah saja yang boleh tunai hajat. Tu yang bahasa pendek ulama kita sebut apa dia? La ilaha illallah. Allah saja tunai hajat. Bila Allah tunai hajat, kita berhajat. Untuk siapa tunai? Allah. Ada hajat apa bagi? Allah. Ada hajat apa bagi? Allah. La ilaha Allah bagi, 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 Allah bagi. Tu cuma huraian bagi itu apa? Dia bagi mata, dia bagi melihat, dia bagi ada, dia bagi sihat, dia bagi udara, dia bagi cerah. Kalau nak bilang tu macam mana? Tak terbilang. Yang itulah makna yang nak bawa hadir. Bagi faham makna ni elok-elok. Sekali lalu kan. Dan makna ni pula dengan dalil nakli dan dalil Quran, iaitu Quran dan hadis, dan dalil akli. Tapi akli yang ada kait sikit. Akli mana? Yang nurani. InsyaAllah memang kita belajar nanti, akli kita belajar ni semua akli yang nurani, akli yang dinisbahkan pada nur. Maksudnya apa? Ada akli yang bukan nurani, tapi akli yang syaitani. Ada akli dolali. Ada akli
nafsanin, dipengaruh dengan nafsu. Macam-macam hal lah nak sebut bagi istilah-istilah aklinya. Akli yang bagus ni akli nurani. Antara saya dong ngaji guru sebut ni, apa dia akli nurani ni? Akal yang boleh mengenalkan kita ke orang Taala. Yang ni saja dia panggil aklun nuraniyun. Yang ni saja panggil aklun nurani. Kalau ada akal, pandai matematik, pandai sains, boleh kebat. Bukan kebat biasa, triple kebat dia boleh jawab soalan. Kebat tu kemahiran berfikir aras tinggi ya. Bukan kebat, kebat. Bunyi yang urdu lah lagi kan. Kebat. Buat apa? Tak tahu. Tertinggi saya buat aras tinggi, bukan aras tertinggi kan. Kebat. Tu BAAT kan. Kebat. Kemarin berfikir aras terlalu tinggi. Saya nak cerita tu ta tu 2 kali. T tu. Akli nurani kalau hebat matematik, geografi, sains, astronomi apa bala lewat macam mana? Allah tak kenal. Kebar. Kebak. Apa benda tu? Bukan K, tak ada kemahiran langsung. TK, tak ada kemahiran. TKB, tak ada kemahiran berfikir. TKB, tak ada kemahiran berfikir. Duk tengok makhluk. Tak hadir hati langsung pada Khalik makhluk. Tak ada kemahiran berfikir. Tu yang pakar matematik, pakar profesor, tak ada Tuhan. TKB. Bukan kebat tu, bukan aras tinggi tu. Orang bodoh. Bahkan hijab langsung dengan Allah Ta'ala. Kalau tak kerti baca menulis sekalipun, tapi Allah Ta'ala ni, tu Rasulullah walaupun ummi. Macam mana martabat dia? Ummi dari segi menulis membaca lah. Tapi kemahiran berfikir dia, dia kenal siapa dia, siapa menjadikan dia. Satu kebijaksanaan atau abqariyun, kecerdikan seseorang ni bukan di atas sijil dia, matematik dia, geografi dia. Cerdik dia sejauh mana dia boleh takwa ke Allah Ta'ala, hati itu tersentuh, ada sedar ke Allah Ta'ala. Itulah kemahiran dia, aras tinggi atau aras rendah, ataupun bahasa tak ada kemahiran berfikir. Itu lah. Kadang ngaji tengok matematik, belajar luar negara, apa belajar menjadi pelajar terbaik Malaysia, hantar luar negara, balik-balik pelacur. Astagfirullah. Memang macam tu pun buruk kan nak sebut tak? Huduh dengar perkataan tu. Itu jadi. Kita duk sangka cerdik harapan negara. Perosak negara. Jadi asal nak sebut nurani ya. Jadi akal ni. Jadi kita duk belajar ni, insya-Allah nak dapat akal nurani ya. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kena belajar baik-baik untuk fahamkan makna ni. Jadi dalil akal yang nurani pada mengambil nazar. Yang ni pun dia akan ajar kita insya-Allah. Akal nurani ni macam mana? Macam mana nak mengambil nazar? Maksudnya nak ambil pemerhatian, penilikan, kajian yang sahih, yang betul pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Cuma petala ni lama dah pakai. Tanya saya, jangan tanya urai, saya tak kerti. Pergi tengok kamu ke, Google ke, rujuk pergi. Pasal apa panggil petala tu. Saya bahasa Melayu waktu saya tak kerti nak urai. So tanya saya angkat tangan, sorry. Tapi dah lama pakai 7 petala langit bumi. Kita dah sebut 7 lapis. Kok petala tu lapis kot. Agak-agak itulah. Tak apa, cukup. Cuma dia sebut akal nurani ni macam mana? Boleh nazar 7 petala langit bumi ni untuk dengan tu faham ke masalah. Tu akal nurani.
Kalau hanya boleh tengok 7 petala langit bumi, kenal serba-serbi apa yang ada dalam bumi, sampai bumi astronomi yang jauh-jauh orang tak kenal pun dia boleh kenal, dia boleh faham macam ni bintang lah apa bala kita nak sebut pun tak kerti. Dia pandai tapi dia tak boleh isbatkan la ilaha illallah. Pai. Bukan akal nurani. Tak berakal mana. Tu TKB, tak ada kemahiran berfikir. Orang mahir berfikir kata dia, must be something there. There must be a creator. Surely the creator is Allah. Satu, kita diajar oleh Tok Guru senang. Apa dia? Kalau tak pandai berfikir, ilmu nak berfikir kepada alam atas, alam bawah diri kita, nak tengok sistem badan kita, pankreas ke apa ke tak kerti nak sebut Tapi Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi rezeki aku, semua apa yang ada keliling kita ni Allah sedia untuk aku. La ilaha illallah. Okey? So, tak kenal pankreas, apa usus besar, usus kecil, apa lagi nak sebut tailin tak tailin, mata, kornea, apa koklia, apa dia, cerebellum, medula apa tak kerti, tak ada masalah. Tambah tulang-tulang pula ni, tulang apa? Tulang paksi 1 2 3 4 5, tulang apa nama? Petegopi suku-suku nama apa saya tak apa lama. Tulang tu dia ada nama tu satu-satu. Lekuk tadi nama apa, lekuk ni nama apa. Kita ngaji ilmu tu. Ambil PhD khas untuk ngaji tulang PhD tulang apa. Tapi tak kenal orang Taala. Kita tak tahu apa pun bab tulang, tapi la ilaha illallah. Kita pergi jumpa dah doktor bagi ubat lega. La ilaha illallah. Okey. Doktor tu dia bagi ubat lega tu. Bagus formula aku. Doktor walaupun hang pandai, bodoh punya. Kasar sikit. Sebab tak kenal orang Taala. Yang ni tak kerti apa pun bab tulang, tapi dapat ubatnya, dapat baik macam mana? Alhamdulillah anta syafi la syifaan illa syifauka. Tak ada siapa bagi penyembuh melainkan Engkau lah penyembuh ya Allah. Ni ahli tauhid. Sebab pergi carilah. Pasal kita ada taklifi situ. Tapi hati ini tak pernah lekang daripada Allah Taala. Dapat je Allah, dapat je Allah, dapat je Allah. Ni akal nurani. Mudah Allah Taala bagi kita akal nurani ni. Pasal akal nurani ni dia kena latih. Saya percaya kalau saya sendiri pun ni sebab belajar dulu, kita dengar Tok Guru sebut senang ya. Senang je dia kenal Tuhan lah. Kita ni awak payah ya. Kita tak dapat nurani. Satu, macam mana nak menarik sabab nurani ni? Zikir. Tak ada jalan lain, dia tak ada jalan lain, tak ada ubat lain. Tiba-tiba boleh hadir hati ke orang Taala. Bukan kefiat dia macam tu. Kalau tidak Allah Taala tak suruh kita berzikir. Dia tak suruh kita ingat dia. Kalau hatta yang tu hanya anugerah saja. Tak, anugerah memang anugerah. Tak ada benda yang berlaku atas muka bumi ini bukan anugerah. Tapi sabab untuk anugerah tu taklif kata kita. Rezeki buat anugerah, cari tak? Makan pun cari tak? Pergi tak kedai naik motor pergi tak? Untuk macam mana nak dapat hati nurani? Buat tak? Tak buat. Tak dapat nak guna. So jalan ni apa? Zikir, fikir. Ni kita belajar ni nak belajar kaifiat berfikir. Dan jaga sempadan berfikir. Apa boleh fikir, apa tak boleh fikir. Itu kita bicara hak tadi tu. Pasal bila berfikir apa sepatutnya berfikir, dia akan menggagalkan, membantutkan apa sepatutnya yang kita kena fikir, yang kita kena dapat. Tapi duk sibuk benda yang tak sepatutnya dipikir. Itu. Ada orang memang duk sibuk fikir. Tapi dia punya fikir tu benda tak sepatutnya dipikir. Itulah duk fikir Allah di mana, Allah atau atas arah, cari dalil lagi untuk makan adami. Dia kata atas arah, atas pada atas arah ni. Orang Taala ada muka-muka yang lain. Dia duk fikir. Keedah kita macam mana? Hilangan semua tu. Subhanallah. Untuk macam mana? Allah keedah aku. Ya. Dengar apa tenang ya? Relax. Jadi jalan dia apa? Banyakkan zikir. Tu aksir apa? Uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah Taala, ingat banyak. Mudah-mudahan dia bagi kita peluang ingat banyak ni. Ngaji ni pun sebenarnya ingat Allah Taala ni. Pasal ngaji ni dia sebenarnya latihan berfikir. Dengar fikir. Pasal kita tak pernah latih berfikir ni. Nak berfikir dan zikir tak boleh. Duk tu kita tak pernah berfikir. Tak boleh.
Tu belajar, duduk, jangan bagi tidur, dengar, fikir. Dengar, hadap pelajaran. Tajam dengan penglihatan. Tajam dengan fikiran, tumpukan, bagi satu penumpuan, konsentrasi. Dah faham tu, try buat zikir. La Allah bagi ada. Aku ni saya tak ada, dia bagi ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita biasa zikir slow, bila laju, bila kuat dia ganggu sikit. Saya kat rumah jangan jadi imam semua tolak-tolak orang. Mai sini nak tolak orang lagi, dia mau mengelak pula kan. Saya naik je lah. Saya tak suka zikir kuat. Satu suara cepat habis. Suara pula ni kotua dia jadi ke mana lah. Imam pun selalu orang jadi imam, bila sini jadi imam dia jadi sengkak ke mana lah. Pasal jarang nak baca kuat-kuat. Dulu Quran pun baca derai-derai, ngajak kuat-kuat saya. Bila tak biasa baca kuat-kuat lama-lama ni, baca dia sangkut pergi konak ni. Jadi nak sebut macam tu sikit lah. Jadi asal nak sebut tahu mana? Latih zikir. Bila kita latih zikir slow, bila kita baca kuat dia ganggu sikit. Macam tu lah. Tapi nak cerita apa? Belajar sedarkan diri dengan zikir. Hadirkan apa betul hadir. Kalau ganggu dengan melihat, pasal dia tengok langsir, dia tengok kipas pusing, dia tengok burung dia terbang, cicak dia ceng jadi masalah. Lalai katuk pintu lalai. Kalau tutup rupanya lagi jauh lebih. Mereka apa yang buka balik. Macam yang tu ganggu dekat sini. Belajar buka apa? Mata buka, tapi mata ni tak jatuh sikit pun perhatian dekat makhluk ni. Yang tu pun kena latih tak? La ilaha. Mata memang orang duk tengok, kita duk tengok sana. Tapi sibuk hati, fikiran macam mana? Dia macam orang baru kahwin lah, bini duk jauh. Bagus saya sebut tu kan. Biasa jadi kot. Sekarang duk jadi. Oh badan lah. Menawak je tu. Itu bini yang serupa lah. Memang orang yang mengelamun dia kata ke Allah Ta'ala. Cuma kita bukan mengelamun, fikir dia macam mana. Fikir aku ni dia yang bagi. Ya Allah, kau bagi aku hidup, kau bagi aku senang, kau bagi aku sihat. Kerja fikir tu, tengok diri kita, hadirkan dia beri. Jangan fikir dia tu macam mana. Ada kan. Itu yang tak dibenarkan kita fikir tu. Satu istilah kita jumpa ada disiplin dia sebut tu. Cuma saya nak sebut ni tahu mana yang kata dia nak ajar kita, yang kata akal nurani tu apa dia? Saya nak syarat tu. Akal nurani ni apa kejadian 7 tala langit bumi ni apa? Dengan tu kenal di sebalik langit 7 tala langit bumi tu apa? Di sebalik tu ada creator. Creator tu ada. Kita sebahagian daripada yang be created kan? Yang telah dicipta tu. Mengaku je lah, ya Allah kau cipta aku, kau bagi aku langit, bumi, matahari, semua untuk kemudahan aku belakang. Nelayan kau jadikan mereka tukang tangkap ikan untuk aku tak payah pergi jadi nelayan. Ada petani yang tolong tanam pokok padi, payu sayur apa semua untuk aku makan. Ada tukang masak jual nasi lemak apa-apa untuk aku pergi beli, aku ambil duit pun aku tak payah cetak, ada tukang cetak duit, aku pergi ambil bagi kat dia, huluk pop dapat ikan, ada sayur, ada semua ada. Aku tak gaduh pergi buat apa pun. La ilaha illallah. Nak belajar kat situ tu slow sikit. Slow. Yang tu yang kalau saya sebut sekali lagi, ngaji pondok duk latih tu. Duk latih tu. Baik. Jadi akal nurani ini dia boleh nazar yang sahih, menilik 7 tala langit dan bumi. Siapa yang menjadikan dianya itu? Jadi akal nurani tu, siapa yang menjadikan semua tu? Alam, langit, bumi, matahari. Masya-Allah. Pentadbiran macam mana? Masya-Allah. Tambah kita tengok benda-benda yang boleh menakjubkan. Ada benda kita selalu tengok dia tak rasa takjub kan. Tapi kalau nisbah
Allah Ta'ala buat ni, ulama kita tolong syarah kita, semua yang ada keliling kita, hatta pada diri kita ni, semua ni adalah menakjubkan mereka. Semua miracles. Cuma ada benda yang dah biasa tengok dengan tak biasa tengok. Bila tak biasa tengok, baru kita rasa pelik. Yang dah biasa tengok, tak pelik. Orang ahli tauhid macam mana? Semua dia tengok ni, semua dia akan takjub pada Allah Ta'ala. Pasal dia kenal. Kita perlu ada satu fenomena yang tertentu untuk kenal. Contoh, kalau buat misal mudah, tengok matahari selalu, biasa. Tengok gerhana matahari macam mana? La ilaha illallah. Itu kalau boleh faham la ilaha illallah. Tak ada gaduh pergi tengok matahari. Oh, matahari gerhana gerhana Oh, ni boleh Facebook ada tak? Oh, ada. Oh, ni tutup ni. Tutup ni. Tak boleh ya. Tengok benda yang luar biasa yang jarang-jarang berlaku pun tak boleh juga idrak kat orang salah. Ni TKB. Tak ada kemahiran berfikir. Dan kemahiran berfikir ni macam mana? La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bayang tengok benda yang tak ada tempat gantung, tak ada landasan, boleh berputar berpusing dengan sistem yang sangat terkawal dan tak pernah silap, sampai Allah Ta'ala bagi kat kita ni yang tak pernah diceritakan terperinci satu persatu pun, tapi Allah Ta'ala bagi kat kita akal fikiran, boleh menilai, boleh menghitung macam mana pergerakan matahari, bulan, komet, apa semua tu, burus-burus tu, sampai kita boleh kenal detik, saat, second, berapa degree mana nak duduk di bumi, separa apa, gerhana penuh ke gerhana separa gerhana ke, boleh tahu tu. Jangan tajuk tu, aku kira gerhana ni betul TKB. Tak ada kebayaran berfikir. Orang fikir nah, la ilaha illallah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil. Quran dah bagi format. Kita tak pandai fikir pun macam mana? Ambil ya, bagi rasa hebat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tu di syariat sembahyang gerhana. Allahu akbar. Ada apa ya? Takbir 7 kali. Tak tahu sembahyang gerhana mana? Takbir 7 kali. Ya, macam sembahyang ayat. Bukan? Ha, lupa. Betul? Betul dekat rukuk baca panjang sikit. Rukuk tidak banyak. Qiyam 2 kali. Ada takbir 7 kali. Saja tanya ni, saja nak umpan nak. Biasa sembahyang gerhana ada 7 takbir 7 kali. Sembahyang ayat gerhana ada. Dia boleh buat dua cara. Macam mana? Jalan selamat. Satu macam sembahyang sunat biasa. Oh. Jalan selamat. Satu dia baca panjang. Rukuk Fatihah je. Tak ada takbir. Sembahyang ada takbir ni sembahyang apa? Sembahyang takbir tu sembahyang raya. Sembahyang raya. Ini bicara ada sembahyang gerhana tak ada takbir. Takbir tu tadi. Ada? Oh, tak ada. Janganlah campur. Betul. Dia ada dua cara tak? Satu itu yang Saya tak tanya tu, saya tanya takbir tu. ambil jalan selamat kan. Saja sikit. Jangan antara syariat ambil panjang ni yang kedua, cara kedua. Kedua. Rokok disuruh panjang, qiyam disuruh sepanjang, sujud suruh sepanjang, panjang kan. Nak rokok apa, nak baca apa? Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Kita ni pasal kita tak menghayati dengan kemahiran berfikir, kenal Allah Taala. Baca 11 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil hamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil hamdi. Subhana rabbil hamdi. Subhana rabbil hamdi. Mi Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Fatihah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Baca surah lagi, subhanallah, alhamdi, alhamdi, mi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma subhanallah, alhamdi. Itulah kita. Sedangkan subhanallah tu nak apa? Tak rasa hebat kat matahari, kat bulan, kat bintang, kat makhluk. Tak. Dia boleh fikir sebalik. Allah yang jadikan matahari dan bulan fenomena ini. La ilaha subhanallah. Tanzihkan Allah Taala sifat kekurangan, tanzihkan rasa hebat daripada makhluk, bahkan letakkan kehebatan tu pada Allah Taala. Itulah subhanallah. Tu yang suruh tasbih, rokok, sujud lama-lama tu. Supaya nyahkan rasa hebat pada makhluk, supaya hadirkan rasa hebat pada Allah Taala. Ni kita pengaji tauhid nak bagi dapat nazar sini ya. Ni
aklun nurani. Itu kalau dalam kitab hikam dia kata, saya tak apa ingat mata tu, lama tinggal baca tu, ngajak tapi lama tak ngulang ni, dia nak keluar lambat sikit. Apa? Wala takun kahimaril posisi tempat yang sama. Jangan jadi macam keldai yang duk kisar ngandum tu. Kan kalau kau pasal dia apa nama? Ibn Athaillah Iskandari, dia orang Iskandari, orang Mesir kan. Memang negeri pertanian, subur, sungai Nil apa. Jadi dia bagi misal pun mudah Sabah negeri dia. Kenapa? Pasal dia orang ni kalau kisar gandum memang kampung je buat. Dia ada alat dia akan buat. Waktu dikisar tenaga dia tak pakai elektrik apa-apa sampai sekarang ada lagi keldai pusing. Keldai ni di mana tempat dia mula, di situlah tempat dia akan akhir. Dia otak tu. Jangan jadi macam keldai ni. Keldai tu. Ibn Athaillah Iskandari kata kita keldai. Macam apa? Duk pusing makhluk, pusing. Mana kita pergi balik? Makhluk. Makan, minum, kecil, berak, tidur. Makhluk. Bumi, langit, matahari. Keluar daripada daerah makhluk ni. Allah diri kita. Kodak kita keldai. Keldai kena tobai muka kena keldai. Saya ngaji dulu rasa tempur-tempur pun. Keldai kena. Tu nasib baik kat Mesir, kalau duduk Malaysia rasa dia buah babi. Jangan jadi babi duk masuk. Masuk kubang. Kubang ni duduk makan, kubang tak makan. Lagi duduk tempat tidur, kubang tempat tidur. Kena PKP ni pula duduk tempat tidur, tempat makan. Tempat tidur, tempat makan, berak. Tempat tidur, makan, kubang je. Tak langsung pergi untuk keluar diri daripada makhluk untuk pergi Allah je. Allah ada kan. Allah yang sihatku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada langsung nak keluar daripada duduk alam makhluk. Kita belajar tauhid, ulama nak sebut tu yang aklun nurani. Itu aklun nurani. Jadi saya sebut apa kaifiat dia? Ngaji lagi faham. Bawa untuk nak bawa pun fikir nanti dia akan memang dia ajar pun, tapi nak kata ulama dah bagi formula apa dia? Banyakkan zikir, fikir, hadirkan apa ilmu kita belajar. Dia formula macam tu. Saya sebut formula. Siapa buat dia dapat. Itulah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita bersungguh-sungguh ni. Dan tambah, entah kalau kita orang kata apa malas ni pasal apa? Pasal kita tak mula lagi. Tak biasakan diri lagi buat benda yang seronok. Kalau dah biasa buat macam mana? Saya ngaji tok guru kadang ada setengah dia selambar dia sini dah. Kita apa? Kita ni tak balik lagi. Kata, sedap dia. Tak balik lagi. Tak balik dalam bab ketuhanan lagi. Belum balik lagi. Masih budak-budak. Masih belum matang. Dan saya buat benda tak balik Hang kahwin satu lagi kalau seronok. Dah balik. Adik nak kahwin tak? Tak nak. Berapa tahun? Bunyi dia menyorok dia. Nak sebut kahwin dia menyori. Dia ni angguk sekat. Tengok lain Lain tak ada. Berapa tahun? 7 8. Anak saya kan. Nak tahu? Tak nak kahwin. Menyuruh nak kahwin. Pasal apa? Dia balik lah. Dia tahu lah. Yang ni bagi awet seorang menikah dengan dia awet sah. Pasal boleh bapak dia terimakan akad nikah bagi dia. Macam mana? Bagi kahwin duduk dia nak buat apa bini? Ajak main guli. Kawan main masak-masak. Jom kita main masak-masak. Kalau perempuan tu dah balik, dia tak balik lagi. Fenomena boleh fake macam tu satu hal lah. Saya nak cerita fenomena tu. Dia ajak, jom akak. Ada panggil akak bini dia, ada panggil akak. Jom akak. Kita main masak-masak. Main tenteng. Main apa? Batu selemban. Kira. Pandai. 1, 2 tu. Batu selemban. Yang ni jangan bagi 1 dia ambil 2. 2 dia bagi 3. Pasal apa? Dia balik. Kita tu, kita tak balik. Tok guru bagi dah. Ni benda lazat ni.
Pergi main guli pun ya. Main guli apa? Keluar sibuk makan, minum, WhatsApp, Facebook. Allah. Saya tak boleh, saya lajak, saya teriak. Saya tu saya sebut, saya tak boleh. Apa tu? Tak balik. Kalau balik kan macam mana? Ada. Kita lah tu. Masya-Allah. Ni TKB semua. Bila dah seronok, tak minat. Tinggal. Kita tak sampai. Itu kata belum balik lagi. Belum balik. Itu bila nak balik? Lambat ya. Kita pun lambat lagi. Bila lambat? Duk sehari dekat 33 subhanallah subhanallah subhanallah. Tak balik sampai tua. Sampai habis balik tak balik lagi. Untuk macam mana? Kena ambil hak lebih lah, lebih. Tu yang dia bagi. Banyak ni kena berhabis, banyak ni kena berhabis. Mu kena berhabis banyak ni, mu kena berhabis banyak ni, kena berhabis banyak ni. Tu pun dah balik lagi ah. Belum juga lagi, dah habis pun 3 tahun dah ni, dah habis lah macam-macam ni. Habis macam-macam. Tak dapat apa lagi, tak balik lagi. Tak balik lagi. Kita boleh balik sikit. Kami dulu kena tak balik lah. Allah. Tu cerita tu gak kena sekeh dah ni. Bulan puasa ada tarawih tak? Berapa rakaat? 20. Seronok ke bagi pendek bagi jadi 8? 20 ke buat 8? 20. Ada nak buat 8? 8 tu tak balik lagi. 8 tu tak balik lagi. Kalau orang seronok bukan 20. 20 tu tak tarawih. 11 pula witir. Macam boleh. Witir hak 3 tu tak mainlah 3. Ikut je 3, satu tu tak buat lagi. Ikut 3, sorry. Ikut 2, satu tu tangguh. Maksudnya apa? Balik rumah, tidur tu, bangun awal, macam mana? Bantai pula 10 lagi, 10. 8 lagi. Campur tu 10, baru tutup witir. Macam, anda buat macam tu? Tak tak balik lagi. Tak balik. Tambah kalau 8, tak balik lagi. Budak-budak lagi. Tu 8, tak ada tarawih tu. Tu tak ada tarawih tu. Tak ada sembahyang fardu isyak awal lagu dah. Allah, ini orang gila. Kan yang saya ni orang gila. Gila. Tak ada akal tu. Tak kenal Tuhan tu. Allah. Dia kadang-kadang ngaji kena perli balik. Allah, kena buah balik ni. Pasal nak sebut aklun nurani tu. Aklun nurani. Kadang kita mengaji ni banyak nak ilmu. Ni baru 2 muka. Berapa hari ni? Selasa, Rabu. Oh, 2 muka. Selai budak lagi. Kita gaduh nak ilmu banyak. Benda dah faham, tak buat apa-apa. Mudah-mudahan Allah bagi kita nak beramal. Nak beramal ni, nak, macam mana? Bukan gaduh. Pergi waktu duduk saja. Pakai. InsyaAllah. Saya pun tak ni, saya sebut ni tujuan untuk saya nak kata kat saya tu. Tak rasa kat tuan-tuan tu, saya nak kata kat saya supaya saya tu bangun. Baik. Jadi di atas kaedah kata dia aklun nurani, ni tak mana aklun nurani? 7 tala langit bumi ni bolehkah ia jadi sendirinya? Kita memang jawab tidak. Okey, siapa yang jadi? Allah. Okey. Memang lama dah dapat tu. Untuk nak buat apa? Allah bagi jadi kau kita duk rasa tu cukup nak maaf. Kita buat misal kena anak kawan tu. Pandai masak tak? Pandai. Ngemai? Comel? Keturunan baik? Untuk buat gitu diam. Aish. Siapa cipta langit muzakarah? Mula-mula kenal lepas tu pandang-pandang. Untuk main dekat-dekat sembang-sembang. Masuk minat lah, jangan buat sampai haram. Janganlah. Okey, tak ada, bagus. Siap. Nak cerita apa? Kaedah dia macam tu. Mula-mula jauh. Ni. Mula-mula ngaji jauh dekat. Kena masuk terjun. Boleh buat. Itulah bahasa dia. Saya ngaji dulu ada tuan guru dia buat misal ni, semua dia bagi misal, semua cerita misal cinta, tunang, awet, cewek. Senang faham. Senang faham. Babi mutil memang senang faham. Itu kalau saya pergi India pun sama lah. Cuma sana lagi masyhur apa dah? Duk sebut Laila Majnun.
Saya ngaji kalau duk pondok ni ada tok guru yang dia sebut, duk cerita awet. Kalau cerita bab ni lah, duk cerita awet. Awet tu isteri lah, ni sebab kami lelaki kan. Dia tahu macam kita ni. Kita kahwin ni kan, nak bagi jatuh hati tak? Tengok rumah, tengok kemas ya. Bini aku lah cuci ni. Allah. Sejuk hati tengok rumah bersih. Siapa? Bini lagi bersih. Tengok baju tersusun elok je. Tengok kat luar penyedai penuh. Bersih, putih baju. Ni tengok berdaki dia. Baju-baju kita hak berdaki dulu tu semua putih, bersih. Macam baru keluar kedai. Kat dalam rumah tengok, yang mana striker licin. Tak ada kedut langsung. Side ni bu. Jatuh cicak mapuh ni. Ajar ni. Side. Tahu tak? Isteri aku striker. Masak pula bau. Dia duduk masak ni. Allah. Makan pula. Dia lah masak ni. Punya balik. Kan? Ni tinggal makanan dia. Ni dia masak ni. Allah. Tengok baju. Ni dia yang jahit ni. Allah. Bini aku. Kau nama apa? Aminah. Aminah. Saya ngaji dulu Tok Guru selalu sebut nama Hamidah. Hamidah. Rumah kitab pun tersusun elok, susun tu cantik. Ikut tertib lah tu, tafsir kat atas, hadis kat bawah. Kena pandai tu. Hamidah. Punya seronok Hamidah tu bila sembahyang kat masjid tu. Tok Imam sembahyang ni kan. Sami Allahu liman hamidah. Dia Hamidah. Padahal puji Allah Ta'ala tu, dia dah seronok bini dia. Kita kena mabuk dengan Allah Ta'ala macam tu. Dia bagi misal kita dengan awet dengan bini kalau bini pun kita balik tengok rumah ni suami bagi, tengok jam bagi, cincin kahwin anniversary tengok baju tudung suami beli, telekong Siti Khadijah suami bagi, abang. Tengok anak ni pun anak semua ni, anak ni beranak ke anak abang lah, abang. Pakai tudung ni tengok gantung ni gede. Ni abang beli. Tengok rantai pula abang dia abang. Tengok kereta ni abang beli kereta ni. Mahal ni. Dia boleh beli kereta cash pula tu. Tukar nama kita dah. Abang. Dengar orang Ta'ala itu, Allah begini, dia bagi aku ni tangan ni. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Cara aklun nurani tu. Tunggu kita ajak macam tu. Saya mengaji saya sebut saya lah. Untuk pergi India, dia cerita Laila Majnun. Majnun ni dia rindu kat Laila ni. Dia macam mana? Kadang dia duduk rumah jauh, Laila pergi pindah pergi mana bagilah. Dia naik atas bukit tu, duduk atas batu. Atas batu tu dia boleh tengok tempat Laila duduk pergi berkelah dengan keluarga dia. Dia berpindah saatlah pergi mukim satu tempat. Dia boleh pergi tengok pokok apa yang Laila duduk situ, yang tumbuh badan. Tengok. Ada budak-budak nakal duduk usik Majnun ni apa? Dia bakar bagi panas batu ni. Dia tahu batu tu Majnun duduk. Kawan ni memang duduk bila pi batu panas. Dia bukan rasa panas dia duduk kira tengok Laila tu. Dia duduk tu sampai mendidih pungkok dah. Istilah batu panas, dia nyala api bagi. Dia kira duduk tu jam penting aku boleh tengok Laila. Dia tak hirau panas tu. Okey apa? Jangan putuskan cintaku dengan dia. Dia tak peduli pun panas tu, tak jadi gangguan sikit pun dengan dia. Masya-Allah. Sama kefiat teruk, cuma tak sebut nama Laila Majnun. Pergi India memang sebut rupanya. Sebut nama tu. Saya bukan peduli ingat Laila Majnun pun, dengar itu lah. Pergi India macam baru cerita balik kan. Ingat balik dengan ngaji dulu. Tu ingat balik semua, Hamidah tak Hamidah apa semua ingat balik. Dia sebut itulah, dia kata bini nama Hamidah, tak sembahyang rumah mak tua. Jadi imam lah kan. Jadi imam nantu nama bini nama Hamidah kan. Tadi cerita tok laki kan dengar nama tok imam sebut Hamidah. Ni bila dia jadi imam, bini lah pula. Bini kan dia sebut nama dia Hamidah. Abang sembahyang ni baca Fatihah lah apa lah. Allahu Akbar kau. Sami Allahu liman hamidah.
Oh, sebut nama dia. Abang. Bini. Abang tu sebut nama dia. Sedap kami lah. Sagi naik rakaat kedua, main subuh. Tu guru cerita macam tu lah. Dia nak bagi happy, seronok kan. Naik rakaat kedua. Semuanya baca lah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dia macam mana? Contoh tu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kawan syok abang duk sebut nama dia Hamidah ni. Abang. Nak cerita apa? Orang yang dah hati nurani, walaupun dia duduk sembahyang, tapi sembahyang ni sembahyang lalai, jangan duk buat gitu lah. Nak cerita apa? Macam tu lah orang yang dah asyik dengan Allah Ta'ala ni, makhluk keliling dia ni, dia tak jadi keldai dia tu. Allah. Apa keliling dia tu? Dia tengok makanan ni, Allah sedia rezeki untuk aku. Ada orang tukang masak dah mola ni, dia bangun tidur dia dah potong bawang. Ya Allah, la ilaha illallah. Dah potong telur. Masak sedap lah tu, dia masak cicak. Sedap lah. Tahu. Pada saya sedap lah, sedap. Walaupun orang tak ada resminya nama apa. Tak, masya-Allah. Masya-Allah. Tadiah sedap tak? Siapa bagi ni? Allah rezeki. Nasi goreng tak goreng, nasi lemak goreng. Tak goreng, sambai pun sambai goreng, sambai belacan goreng, semua goreng. Ish, ya Allah. Dia bagi kita boleh rasa lagi. La ilaha Allah. Kita kena jadi mabuk gitu. Mabuk. Inilah aklun nurani. Aklun ni. Tu guru kita ajak tu. Wahabi tu sambil itu bukan matlamat kita. Tapi tu kalau saya ngajak sebut tu ganggu. Mustahil mana muka tak masuk feeling. Masuk macam ni je syok. Saya sendiri syok. Sebut Wahabi ni saya tak boleh. Saya clear kalau tak. Memang kena clear pun. Masuk balik apa sepatutnya dia Allah. Tu yang seronok baca kitab tu. Ingat balik mengaji, recall balik. Tu kelebihan kita pernah mengaji tu call balik. Bila call balik ada syok. Allah. Teringat yang masa mengaji dia lah apalah, masya-Allah. Baik. Bolehkah ia jadi sendiri? Taklah. Atau adakah orang yang lain boleh menjadikan dia? Adakah selain Allah Ta'ala boleh jadi dia? Taklah. Kita iktiraf tu iktiraf dah. Cuma kita iktiraf sekali tu. Allah jadi. Siap. Lepas tu jadi keldai balik. Makhluk langit, bumi, rumah, makan, minum, naik motor, minyak, itu burung, monyet banyak sini. Satu tengok monyet macam mana? Dia apa ada rezeki dah. Orang lain tak nak pokok, orang lain makan. La ilaha illallah. Perlu belajar aklun nurani. Dia kena ajar tu. Saya pun tak pandai mana. Tapi bila ada benda kita buat tu, Allah dia bagi faham dia. Allah Ta'ala pun janji apa? Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku akan balas ingatan kamu kepada aku. Macam mana dia balas? Dia bagi kita faham ke dia. Walaupun orang kata apa? Mulut ni tak sebut Allah, tapi kita rasa hebat dalam urusan dia. Oh, masya-Allah. Nah, syarat zikir. Fazkuruni azkurkum. Adakah orang yang lain menjadikan dia atau tiada? Dan tilik pula pada kejadian diri kita ini. Jadi antara disuruh tilik untuk dapat aklun nurani ini, kejadian 7 petala langit bumi, begitu juga kata dia kejadian diri kita ni. Demikian itu juga sama dari sudut ada apa? Takkan boleh jadi sendiri, takkanlah ada selain pada Allah Ta'ala bagi jadi, ataupun tak ada siapa bagi jadi. Naturally happen like this. Subhanallah. Kita subhanallah tu wujud dah, alhamdulillah, kenal dah Allah Ta'ala, tapi tak masuk jadi aklun nurani ni. Apa nak kefiat dah? Fikir. Jadi fikir tu macam mana? Dengan zikir dan fikir. Allah, apa dia? Allah bagi jadi aku, Allah bagi hidup aku. Makan ni dia bagi proses. Sakit boleh buang ayak. Dengan sebab buang ayak ni apa? Lega kita, tak jadi sakit, tak jadi berangin, tak jadi yang ni. Dia apa? Dia alhamdulillah allazi afani min kulli da'in yu'zini.
Itu kena hafal-hafal lah sikit kan, doa-doa tu. Tapi di atas kita cakap ni nak bagi hadir hati ke orang Ta'ala, istilahnya apa, rasa kasih ke orang Ta'ala tu, pandang dia yang buat kita, dia urus kita macam mana. Dia yang bagi hilang aku boleh kencing boleh berak ni, dengan sebab tu rasa lega. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bantukan dia dengan zikir, bantukan dia dengan baca Quran, bantukan dia dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang gin dia apa, saya duduk pondok pun untuk macam tu lah. Tu yang kami duduk pondok ni, yang mengaji ni duduk pondok, ngaji, habis mengaji semua pakai duduk pondok masing-masing. Buat apa? Ada yang telah, ada yang ngapai. Dia pasal dia mengajar apa? Menyendiri. Kendiri, menyendiri, lepas tu banyakkan muhasabah ni. Duduk zikir, berdikari. Kalau duduk asrama dia tak boleh itu. Duduk sini bersembang kita ura. Saya mula-mula masuk pondok tu saya pelik tu, saya macam mana dia orang ni mengaji ni perlu masuk pondok diam sengam. Buat apa tu? Mula-mula pelik lah. Bila kita tahu sistem, macam ni tu gua ajar lah. Padahal wali semua. Memang ada yang wali semua. Duduk pondok tu masya-Allah. Tak ada apa. Ketuk-ketuk itu bagi assalamualaikum, tak apa tu. Tak sembahyang. Tengah zikir. Yang telah kita tengok duk sengap ni, tidur apa ni? Jaga sangka kita gitu. Kita bodoh tak kenal. Tidur apa? Sengih kata. Pergi esok tidur apa? Kita yang tidur, dia tak tidur. Kawan tak ada, dia dah lama dapat asuh tok guru. Kita ni mengaji tidur. Jadi astagfirullah. Ya Allah, bukanlah kami. Itu yang muhasabah diri. Dan bukan senang sebenarnya nak dapat. Macam mana pun, itu yang prinsip ulama ajar. Bila bukan senang buat apa? Kena mujahadah, kena lawan, kena asuh, kena buat dia. Kena buat. Seperti firman Allah Ta'ala, Qul inzuru, situlah. Ya. Penjelasan kata ayat Quran, Fazkurullah azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Ada orang jadikan hujah bahawa jika kita tak ingat dia, adakah dia lupa kita? Maksudnya kalau kita tak ingat dia, dia lupa kita. Yang tu yang kata faham terjemah zahir, walaupun akal cerdik tak dapat bimbingan tutup ulama, jadi sesat. Situ. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku if you remember me, I remember you. Apa makna sebaliknya? If you didn't remember me, so I didn't remember you. Jadi seolah-olah kita dilupakan. Allah Ta'ala lupa kita. Hore. Macam tu ke maksud yang ditanya kan? Macam tu kah? Bukan. Itu yang ulama kita hore. Fazkuruni bil awrat wal fikri wal nazar. Yang tu. Wa ta'zim wa syukri, apa seumpama tu, azkurkum, macam mana aku ingat je dah, azkurkum bil in'am was sawab wal ma'rifati wal mahabbah. Jadi perintah suruh ingat Allah Ta'ala tu, kita ingat Allah ingat kita. Ingat tu bukan dengan makna remember, bukan. Memang terjemahan if you remember me, I remember you. Orang putih itu lah, remember tu. Bukan makna remembering, tapi dengan makna memberi kurniaan yang istimewa, yang siapa tak zikir dia tak bagi nikmat rahim dia. Kita ada bercakap about rahim itu kan. Dia hanya bagi dengan rahman dia, bagi nyawa, bagi makan minum ada, tempat tinggal ada, anak bini ada, tapi tak boleh kenal Allah Ta'ala. Siapa tak ingat Allah Ta'ala. Bila ingat Allah Ta'ala, dia bagi kenal, kasih, seronok. Boleh keluar daripada hanya berfikir ke makhluk, tapi dengan sebab ingat ke Allah Ta'ala, makhluk dipandang, tapi hati Allah Ta'ala yang Allah yang akan jatuh di hati. Melihat makhluk keliling kita kan, keliling kita ni, hatta tengok diri sendiri, Allah lah yang jatuh di hati. Jadi masuk azkurkum tu azkurkum bil mahabbah, azkurkum bil ma'rifah, azkurkum bis sawab, azkurkum bil awrad,
azkurkum bin ni'mah, azkurkum bil rizqi, bil barakah, macam-macam tu ulama urai. Tak silap ada sampai 30 40 ulama kita urai fazkuruni azkurkum tu. Jadi bukan dengan mana bila kita tak ingat Allah, Allah tak ingat kita, kita ni dilupakan. Maksudnya Allah Taala pelupalah. Subhanallah. Bukan makna gitu. Tu yang kata jangan ambil makna literal kepada makna Quran. Yang tu kot maksud tanya tu rasa fokus itulah. Jadi antara makna azkurkum tu, aku balas ingatanmu kepada aku. Pasal Allah mana mungkin dia lupa kita. Kita hidup ni menunjukkan dia ingat kita. Ingatan dari siri ingat takkan lupa, yang tu memang ada. Tapi ingatan yang dimaksud ni ingatan yang istimewa, ingatan yang memberi dengan rahmat, nikmat, iman, takwa, taat. Itulah sekali lalu dengan formula. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.